Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan rahmatnya kita dapat bertemu. Dan hari ini sempena sambutan Maulidur Rasul, dan saya diberi satu tajuk yang iaitu cara dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap golongan non-muslim di tanah Arab pada masa itu. Tapi sebelum itu, minta izin untuk saya memperkenalkan sedikit mengenai diri saya dulu. Boleh ke? Pepatah Melayu kata, tak kenal maka tak cinta. Saya amat suka pepatah ini. Tetapi pepatah orang Cina kata, nanti sudah cinta banyak pening kepala. Okey, secara ringkas, nama saya Lim Jui Sun. Dan Lim Jui Sun juga nama saya sebelum Islam. Selepas memeluk agama Islam, nama Islam saya sekarang adalah Lim Jui Sun. Sama ke beza? Sedikit beza. Tajwid dia beza. Saya tak tukar nama. Saya orang yang pertama di Malaysia yang memeluk Islam yang tak tukar nama, yang kekalkan nama Cina sebagai nama Islam saya. Mungkin ramai di kalangan kita di sini mungkin tak biasa kot. Tetapi kekalkan nama ni sebenarnya adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramai di kalangan kita mungkin mempunyai persepsi nama Islam mesti nama dalam bahasa Arab ataupun nama Melayu. Padahal nama Islam adalah nama yang mempunyai makna yang baik, maksud yang baik. Tak semestinya perlu dalam bahasa Arab ataupun bahasa Melayu. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekalkan nama. Selagi nama itu tidak mempunyai unsur syirik, nama itu tidak mempunyai makna, maksud yang tidak elok, baginda tak kacau nama orang. Buktinya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni orang Arab ke Parsi? Dia kekalkan nama Parsi. Bilal bin Rabah. Bilal orang Arab ke Afrika? Dia Afrika, Ethiopia. Dia kekalkan nama Afrika. Sunnah Nabi ini, selagi nama itu tidak mempunyai unsur syirik atau makna maksud yang tidak elok, baginda tak kacau nama orang. Dan di Malaysia kita ada budaya, ni uruf di Malaysia, kita amat menggalakkan orang tukar nama. Adakan nama, kalau boleh kita bukan fokus kepada nama maksud yang baik, kita lebih kepada fokus kepada nama yang bunyi macam Islamic name. Dia bunyi macam Islamic name, itulah yang kita galakkan supaya permudahkan kita mengenali seseorang tu Islam ke tak Islam. Okey, so itulah sedikit pengenalan tentang nama saya lah. Saya bagi maksud saja. Lim Jui Sun berarti menuju kejayaan. Dan saya rasa kita terus kepada perbincangan pagi ini, iaitu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada golongan non-muslim. Cara yang terbaik mungkin. Okey, sebelum saya bermula, satu soalan cepu mas kepada muslimin muslimat di sini. Orang di sini biasa tak dengan perbandingan agama? Biasa? Comparative religion ataupun mukarana al-adyan, perbandingan agama. Tokoh Melayu di Malaysia, salah seorang yang paling awal yang menulis buku perbandingan agama adalah Tuan Guru Nik Aziz Nikmat. Kenal tak Tuan Guru Nik Aziz? Dia menulis buku perbandingan agama. Saya terkejut bila saya buat kajian, saya baca tulisan dia. Wow, dia bukan saja mahir dalam Quran dan Sunnah, malahan dia mahir dalam bidang perbandingan agama. Dan dalam bukunya ditulis kenapa dia tak pilih agama Kristian. Dan tulisannya banyak perbandingan antara Islam dan juga mazhab Kristian, dipanggil Eastern Orthodox Church. Orthodox Timur punya kepercayaan. Dan dunia, kalau kita lihat di dunia hari ini, tokoh perbandingan yang hebat, yang paling hebat dalam dunia bidang perbandingan agama, kamu semua rasa siapa?
Tak biasa. Saya tahu orang muda dia akan kata Dr. Zakir Naik, orang muda. Tetapi orang di sini antik. Antik ni dia akan kata Sheikh Ahmad Didat. Kenal tak Sheikh Ahmad Didat? Guru saya yang pertama. Saya belajar perbandingan agama dengan Sheikh Ahmad Didat. Sebenarnya Sheikh Ahmad Didat adalah tokoh perbandingan agama yang paling hebat di dunia pada zaman elektronik. Berarti zaman yang telah ada kamera, ada recorder, dia jadi paling hebat. Sebab orang boleh rakam, boleh tonton ulang-ulang kan. Maka orang mula kenal Sheikh Ahmad Didat. Dan juta orang di dunia ni memeluk agama Islam kerana usaha dia, dakwah dia. Dan saya salah seorang yang memeluk agama Islam disebabkan tonton tip debat atau tulisan Sheikh Ahmad Didat, buku dia. Tokoh perbandingan agama yang paling hebat di dunia bukan Tuan Guru Ning Aziz Nikmat, bukan Zakir Naik, bukan Didat. Yang lebih hebat daripada Didat siapa? Guru Sheikh Ahmad Didat. Orang biasa tak kenal. Gurunya yang bernama Maulana Khairanawi. Dan Sheikh Ahmad Didat dulu-dulu masa kecil dia berhijrah ke South Africa, Durban. Dan pada usia muda dia telah bekerja. Dia berhenti belajar, dia kerja sebagai satu storekeeper, menjaga store. Dan di depan kedai dia ada satu missionary school. Tiap-tiap petang missionary school tu yang student-student yang belajar di situ telah dilatih akan pergi ke kedai-kedai, ketuk pintu, orang kata test market. Dia cari punching bag. So dia pergi ke kedai Didat, dia tanya soalan kepada Sheikh Ahmad Didat. Siapa lebih hebat, dia tanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Jesus Christ? Maka dia lontarkan banyak soalan kepada Didat dan Didat tak tahu nak jawab. Dia tanya siapa lebih hebat? Jesus Christ, dia kata, dilahirkan secara mukjizat. Nabi Muhammad SAW dilahirkan secara biasa. Siapa lebih hebat? Jesus Christ dapat hidupkan yang manusia yang telah mati, dia dapat hidupkan orang yang mati. Tetapi ada tak rekod menunjukkan Nabi Muhammad SAW dapat menghidupkan orang yang mati? Nama Jesus sebut dalam Quran 25 kali. Tapi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad 4 kali, Ahmad sekali, 5 kali. Siapa lebih hebat? Macam itulah mereka pergi ketuk pintu, tanya soalan. Dan Didat mula-mula kena teruk sekali, tak tahu macam mana nak jawab. Sehingga suatu hari bila dia kemaskan dia punya bookstore tu, dia terjumpa satu set buku, ada 4 jilid yang dikarang oleh Maulana Khairanawi. Takjudnya Izharul Haq, The True Reveal. Buku inilah yang bila Didat dah baca tulisan ini, dia macam jadi transformer. Dia mula penuh dengan hujah, penuh dengan dalil. So disitulah Sheikh Ahmad Didat mula kerjanya dalam bidang perbandingan agama, sehinggalah dia dapat membantu juta orang di dunia ini memeluk agama Islam. So Didat lebih hebat ke guru dia? Of course guru dia kan. Tapi persoalan saya, siapakah guru kepada Maulana Khairanawi? Brother Lim ni macam bagi tajuk yang terkeluar kot. Sebenarnya bukan begitu. Tujuannya Brother Lim beritahu semua ini nak bagi tahu kepada muslimin muslimat, tokoh yang paling hebat di dunia dalam bidang perbandingan agama, dakwah kepada golongan non-muslim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah tokoh yang paling hebat di dunia. Tetapi sedihnya tak ramai orang Islam tahu. Mungkin muslimin muslimat akan tanya Brother Lim, apa buktinya? Cuba buka Quran, surah Ali Imran surah ketiga, ayat 59 hingga 64. Tapi kalau boleh baca tafsirnya, sebab kalau kamu baca terjemahan saja atau ayat Quran tu saja, kamu tak nampak. Kalau baca tafsirnya, kamu akan terkejut betapa hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bagi contoh tafsir itu.
Selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik sebagai nabi atau rasul, salah satu perkara yang paling awal selain pada dia berdakwah kepada orang yang terdekat, okey, salah satu dakwah yang paling awal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengarahkan sahabat untuk menulis surat. Kepada siapa? Kepada pemerintah-pemerintah yang bukan Islam. Dan tahu tak berapa banyak surat yang telah ditulis? Tidak kurang daripada 300 pucuk surat. Berarti baginda sering kali akan mengarahkan sahabat untuk menulis surat supaya dia dapat mengajak pemerintah-pemerintah yang non-Muslim supaya memeluk agama Islam. Dia akan sebut aslim taslam. Masuklah Islam, kamu akan selamat. Maksudnya apa? Menulis surat ajak orang masuk Islam, sunnah Nabi. Dan salah satu surat yang diarahkan ditulis tu khas untuk pemerintah daripada Najran. Najran dulu masyarakat di sana adalah beragama Kristian. Tapi Kristian sana tu secara umumnya tak sama dengan Kristian di Malaysia. Di Malaysia kita majoriti kita ada Roman Catholic. Orang sini kan tak Roman Catholic. Dia ada priest, dia ada bishop, archbishop, cardinal, dia ada pope. Dan di Malaysia juga ada banyak Protestan. Protestan. Sebenarnya Protestan ni dia tak suka orang panggil dia Protestan. Dia suka orang panggil dia Kristian. Katolik ni dia tak panggil dia diri Kristian, dia panggil dia Roman Catholic. So Protestan ini mereka tak ada padri. Mereka ketua mereka dipanggil pastor. Pernah dengar tak pastor? Bukan plaster. So pastor Protestan boleh kahwin. Padri, priest, bishop, archbishop semua ni sampai pope semua tak boleh kahwin. Yang saya nak cerita sekarang adalah mazhab zaman Nabi Muhammad SAW di tanah Arab. Mereka ni bukan Katolik ataupun Protestan. Mereka dipanggil Eastern Orthodox Church ataupun Orthodox Timur. Mereka ada priest, mereka ada bishop, dan pangkat yang paling tinggi dipanggil Patriarch of Constantinople. Dan Nabi Muhammad SAW arahkan sahabat tulis surat kepada pemerintah di Najran. Tahu tak ketua di situ dia adalah bishop, namanya Abu Hatrisha bin Alqamah. Maka bila dihantarkan surat kepada dia, dia baca surat pada Nabi Muhammad SAW, dia terkejut. Bukan terkejut biasa, dia terkejut beruk. Kenapa terkejut beruk? Sebab dalam agama Kristian, mengikut Bible in the Gospel of Matthew chapter 24 verse 24, mereka tak percaya lagi ada Nabi yang akan datang lagi. Bagi mereka sudah habis. So dalam Bible tu disebut, they shall rise many false prophet and false Christ. They shall perform many miracle. They shall even deceive the very elect. Maksudnya dia kata akan dilahirkan ramai Al-Masih yang palsu. Boleh faham tak Al-Masih? Nabi yang palsu, Al-Masih yang palsu. Dan mereka juga akan melakukan macam-macam mukjizat. Dan termasuklah mereka juga akan mengelirukan termasuk anak muridnya. Berarti mengikut ayat ini, tafsiran mereka tak ada Nabi lagi. Tapi terkejut, terima surat rasmi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bishop tu bawa surat itu, ajak padri-padrinya untuk adakan satu musyarat. Dan selama 13 padri, mereka akan adakan satu musyarat, sama ada nak ignore ajalah surat itu ataupun mereka nak pergi siasat. Akhirnya mereka buat keputusan nak pergi siasat, nak tengok ni Nabi yang benar ke Nabi yang palsu, seperti yang disebut dalam Bible. Maka suatu hari, suatu petang, mereka pergi ziarah Nabi. Rasa-rasa mereka ziarah Nabi kat mana? Masjid Umar Al-Khattab. Mereka ziarah Nabi di Masjid Nabawi. Di mana? Di Madinah. Dan mereka datang dengan satu rombongan seramai 60 perwakilan. 60.
Daripada 60 ni, 13 tu padri. Maka mereka berziarah Nabi. Semasa mereka datang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat baru habis solat asar. Dan sahabat bagi tahu kepada Nabi Muhammad SAW, kami ada tetamu, dia kata. Satu rombongan yang besar datang. Maka Nabi kata, jemputlah mereka masuk ke dalam Masjid Nabawi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tahu tak bila mereka masuk dalam Masjid Nabawi, mereka berdialog dengan Nabi selama 3 hari 2 malam. Biasanya ceramah di sini paling panjang berapa? 2 jam, 3 jam. Tetapi ini 3 hari 2 malam, maraton punya. So, bila mereka datang ke Masjid Nabawi, mereka dialog dengan Nabi 3 hari 2 malam. Mereka tidur, makan minum dalam kawasan masjid. Dan mengikut satu tafsir daripada ini, riwayat oleh seorang tabi'in mengenai pada Ahad pagi, Nabi Muhammad SAW membenarkan mereka buat sembahyang Kristian, Sunday worship dalam Masjid Nabawi. Hari ini secara umumnya kita benarkan tak non-Muslim masuk masjid kita? Secara umum lah. Boleh ke tak boleh? Secara boleh tak boleh kan? Tapi Nabi Muhammad SAW boleh ke tak boleh? Nabi benarkan kan? So kenapa ya? Kenapa Nabi menghalalkan non-Muslim masuk, kita tak benarkan non-Muslim masuk? Siapa tahu sebabnya? Tak biasa. Yang sebab yang saya boleh fikir adalah sebenarnya masjid dan surau di Malaysia, dia lebih suci daripada Masjid Nabawi. Fahamkah bahasa saya? Tak faham. Ini orang Melaka punya cara cakap. Bahasa saya tadi dipanggil singtam. Pernah belajar tak bahasa Melayu ni? Tak pernah kan? Singtam maksudnya sindir sampai hantam. Nabi Muhammad SAW telah menghalalkan orang masuk. Kenapa kita mengharamkan orang daripada masuk? Bukankah masjid tempat yang paling sesuai untuk kita memperkenalkan, menerangkan Islam kepada golongan non-Muslim? Bayangkan kalau non-Muslim dapat masuk masjid ini. Wow, dia akan terkejut, begitu cantik sekali. Yang best sekali itu tak ada berhala kan? Dan kalau kita boleh akan dialog dengan non-Muslim di dalam masjid ini, saya rasa ramai akan tertarik kepada agama Islam. Okey, pendekkan cerita. Mereka dah masuk. Dua bishop duduk di depan. 58 perwakilan duduk di belakang. Maka dua bishop ni lah yang akan berdialog dengan Nabi, yang akan berhujah dengan Nabi. Okey, Abdul Al-Masih, Abu Hatrisha bin Aqamah. Maka Nabi berdepan dengan mereka. Semua sahabat Nabi duduk di belakang. Tak ada satu pun dibenarkan bersuara. Hanya Nabi yang akan berdialog dengan mereka. So sebagai tuan rumah, pendekkan cerita, Nabi kata apa? Nabi kata aslima. Apa maksudnya aslima? Masuklah kamu ke dalam Islam. Be Muslim. Yang saya amat suka kepada cara Nabi Muhammad SAW adalah dia akan ajak orang masuk Islam. Dia tulis surat ajak orang masuk Islam. Nampak non-Muslim, ajak orang masuk Islam. Kita tiap-tiap tahun menyambut Maulud. Baguslah, ingat Nabi. Ingat tak cukup, ikut apa yang Nabi perintahkan kita lakukan. Ikut. Setuju tak? Kalau kata sayang saja mulut tapi tak ikut, bagus tak? Halo? Tak jawab maksudnya? So, Nabi ajak mereka, masuklah kamu ke dalam Islam. Mereka pun jawab, qad aslamna qablak. Dia kata kami telah lama Islam ni. Kristian tu kata, dia kata mereka sudah lama Islam. Tepat ke? Ulama Islam kaji kata-kata mereka, tafsir itu kaji. Dan ulama Islam kata, kata-kata mereka ni ada kebenaran. Ada kebenaran. Memang Islam telah wujud sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ada kebenaran. Nabi tahu tak? Nabi faham tak maksud mereka? Nabi faham. Maka Nabi jawab apa? Nabi kata, kazabtuma. Kamu semua ni berdusta, Nabi kata. Kamu menipu. Mana akuman minal Islami.
da'aukum lillahi waladan wa ibadatukum as-salib. Nabi kata apa? Kamu semua terhalang daripada agama Islam. Kamu semua bukan Islam. Sebab dia kata dia lebih awal Islam kan? Nabi kata tidak. Kamu semua bukan Islam. Kenapa bukan Islam? Terhalang. Kenapa? Sebab mereka kata Allah mempunyai seorang anak. Mereka kata Jesus the Son of God. Pernah dengar? Sahabat Kristian kita kata Jesus the Son of God. Dalam Islam, lam yalid walam yulad. Tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Allah tidak ada mak bapak, tidak ada anak. Bukankah siapa-siapa yang kata Allah mempunyai seorang anak, walaupun IC kamu ada Islam, tetap kamu bukan Islam. Setuju tak? Syirik tak? Nah, mereka syirik kepada Allah. Nabi kata kamu terhalang daripada agama Islam. Bukan saja itu, mereka suka memulia-muliakan salib. Tahu salib tak? Pernah tengok cerita Dracula? Pontianak dia tak pakailah. Dracula saja dia pakai. Biasanya nak bunuh Dracula tu pakai apa? Keris Melayu ke? Pedang Jepun ke? Pakai cross. Mereka gunakan cross. Mereka ingat cross ni ada kuasa, betul? Ini sekali lagi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama Islam, dalam alam ini tak ada apa-apa ada kuasa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sesuatu yang boleh berlaku tanpa izin Allah. Termasuk satu daun nak jatuh daripada pokok tu, perlu tak izin Allah? Betul? So, Nabi kata kamu semua terhalang. Dahlah 2 kali syirik kan? Bukan saja itu, mereka tukar syariat. Apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, apa yang dibawa oleh Jesus Christ tu dalam Bible tu, okay, Jesus Christ kata, Gospel of Matthew chapter number 5 verse number 17, dia kata, I come not to call dia kata, I come not to destroy the law of the prophet, I come to fulfill. Maksudnya kata saya datang ni, kedatangan Nabi Isa alaihissalam bukan menghapuskan ajaran Nabi-Nabi sebelum itu, tetapi untuk memenuhi, untuk meneruskan ajaran itu. Maka kalau kita tengok ajaran-ajaran Nabi sebelum itu, contohnya in the book of Deuteronomy chapter 14 verse number 8, dia kata, thou shall not eat the flesh of the swine, it is unclean for you, thou shall not touch it. Dia kata, kamu tak seharusnya, syaratnya adalah tak boleh makan daging kingsa. Dia kata haram. Dia kata, thou shall not eat the flesh of the swine. Kamu tak seharusnya makan daging kingsa, dia kata. Betul, dia kata ayat tu, dia tidak suci, dia tidak bersih bagi kamu. Dan dia kata, kamu tak seharus sentuh pun, thou shall not touch it. Kitab studi apa? Mengharamkan makan daging kingsa, sentuh pun tak boleh. Tapi hari ini mereka ikut tak syariat ini? Mereka makan tak daging kingsa? Nampak? Mereka syirik satu isu, mereka tukar syariat. Sebab itulah Nabi kata kamu semua ni berdusta. Kamu sudah terpesong daripada ajaran Islam, terkeluar daripada agama Islam. Sebab itulah bila dia dakwa kami telah lama Islam, no way. Betul? Nabi kata kamu terhalang. Nah, belum start lagi berdialog, mereka sudah kena 1-0. Maka mereka nak perangkap Nabi. Mereka nak tanya soalan. Dia kata, in lam yakun Isa waladullahi faman abuhu. Dia kata, kalau Isa tu bukan anak Allah, siapa bapaknya? Nah, soalan ini masih lagi, semasa saya di barat, orang barat masih lagi gunakan ini sebagai hujah terhadap kita orang Islam. Kalau Isa tu bukan anak Allah, siapa bapaknya? Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengulas perkara itu, telah memberi jawapan. Dan jawapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat special, sangat unik. Tahu kenapa? Sebab Nabi tak jawab. Jawapan sendiri tak jawab. Bukan, Nabi tak bagi jawapan terus. Nabi bagi jawapan dalam bentuk lain. Jarang-jarang orang buat begitu. Bentuk apa? Nabi bagi 2 soalan untuk menjawab soalan tadi. Berarti jawapan Nabi dalam bentuk soalan. Ada tak orang buat macam tu? Maka Nabi tanya mereka. Dia kata, kalau Isa tu bukan anak Allah, siapa bapaknya? Maka Nabi Muhammad SAW tanya kepada mereka, alastum taqlamuna annahu la yakunu waladu illah wa yusyabbihu abahu.
Dia kata, kalau Isa, dia tanya, adakah kamu semua mengetahui anak ni mesti menyerupai bapaknya? Apa maksud anak menyerupai bapak? Kalau Isa tu anak Allah, Isa mesti menyerupai bapaknya, Allah. Betul? Mereka ni tak faham apa maksud Nabi. Dia tak tahu itu perangkap. Mereka jawab, dia ingat biological anak dengan bapa. Anak mesti menyerupai bapa. Mereka kata, ya Muhammad, setuju. Dia kena perangkap dah kena mata kait dah. Nabi tanya lagi, alastu ta'lamuna anna rabbana hayyul la yamut. Adakah kamu semua mengetahui Tuhan kita? Nabi kata anna rabbana. Nabi tak kata anna rabbakum. Nabi kata Tuhan kita. Apa maksud Tuhan kita? Masih ingat lagi tak beberapa tahun yang lalu di Malaysia ni kita tak habis kita bincang, boleh ke tak boleh mereka gunakan perkataan Allah. Betul? Nabi kata apa? Nabi kata anna rabbana. Nabi kata Tuhan kita. Berarti Nabi akui bahawa kita orang Islam dengan orang Kristian sama-sama kita sembah Allah. Hanya bezanya orang Kristian syirik kepada Allah. Mereka sembah Allah, Jesus, Roh Kudus. Tapi mereka sembah Allah ke tidak? Yes. So, dia kata apa? Dia kata setuju. Dia kata dia setuju. Anak mesti menyerupai bapa, dia kata setuju. Nabi tanya lagi, adakah kamu semua mengetahui Tuhan kita hidup sama sekali tak mati? Mereka kata, ya Muhammad. Bila dia kata Tuhan bapa tu atau Allah tu hidup sama sekali tak mati, mereka kata, ya Muhammad. Silap tak? Kena dua mata kait. Kalau dia kata Nabi Isa alaihissalam anak Allah, betul? Anak mesti menyerupai bapa. Masalahnya bapa hidup sama sekali tak mati. Jesus Christ mati tak? Mengikut Bible, in the Gospel of Matthew chapter 27 verse 46, Jesus Christ died on the cross. Dia mati di kayu salib. Sekarang ni anak mati, bapa tak mati. Anak menyerupai bapa tak? Menyerupai ke tidak? Tak menyerupai. So kalau tak menyerupai, macam mana kamu boleh kata Isa tu anak Allah? Mereka tak puas hati, sambung dengan tafsir itu. Dia kata, dia minta Nabi Muhammad SAW, boleh tak kamu tunjukkan, bagi satu contoh, satu manusia, satu insan yang wujud di muka bumi ini yang tak ada bapa punya, macam Nabi Isa alaihissalam. So bagi mereka ni, kelahiran Isa alaihissalam yang mukjizat ini tanpa bapa, ya, ada ibu. Dia ingat sangat-sangat hebat dah. Maka Nabi Muhammad SAW baca ayat Quran, surah Ali Imran surah ketiga ayat 59. Inna masalah Isa innallahi kamasali Adam. Persamaan antara Isa dalam sisi Allah macam Adam alaihissalam. Sebab Allah menciptakan mereka berdua dengan tanah, hanya mengatakan kun fayakun. Kalaulah Nabi Isa alaihissalam dilahir tanpa bapa, ada ibu, kelahiran yang mukjizat ini boleh jadikan dia anak kepada bapa, kepada Tuhan. Kalau begitu, Adam alaihissalam lebih layak jadi abang kepada anak Tuhan. Sebab dia dilahirkan tanpa mak, tanpa bapa. Nampak tak? Kelahiran Adam alaihissalam yang begitu special pun kita tak sembah dia. Apa tak lagi yang ada mak? Betul? Sebab itulah kalau kamu baca Bible in the book of Job, chapter 25, verse number 4, number 6. Dan kitab Kristian tu disebut tentang, dia kata, kalau seorang kanak-kanak, a child was born, of a woman, they call maggot. Berarti Nabi Isa alaihissalam dilahirkan melalui seorang wanita. So macam mana kita nak jadikan dia sebagai Tuhan dari sudut Islam? Yang paling best sekali itu, bila hujah ini 3 hari 2 malam, you nak dengar semua ke? Kita balik hari Selasa. Halo? Nak saya kupas semua? Masa mana ada kan? Saya ada tinggal 15 minit saja. Saya terpaksa lajukan sedikit. Now, daripada hujah inilah apa jadi. Selepas dialog ini, mereka pun pulang. Yang best tu,
perwakilan tu bawa hujah Nabi tu balik ke Najran dan mereka bincang. Apa berlaku? Satu persatu memeluk agama Islam kemudian. Hari ini kita pergi ke Najran. Masyarakat sana beragama Islam ke Kristian? Majority Islam. Saya nak tanya, usaha siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bidang apa? Perbandingan agama. Dan perbandingan agama ni memang terbukti di dunia. Terbukti di dunia. Begitu mudah sekali kita dapat bawa orang kepada agama Islam. Sebab itulah saya nak ajak muslimin muslimat mencontohi Nabi Muhammad SAW belajar perbandingan agama. Saya nak akhiri, nanti saya ada masa sedikit saya buka untuk sesi soal jawab. Saya nak akhiri kuliah saya pagi ini dengan satu cerita. Tapi cerita ni ada satu syarat. Kamu semua tak boleh ikut. Setuju ke tak setuju? Tak setuju, saya tak mau cakap. Kamu biasa tak penceramah datang ke sini ugut kamu? Tak pernah kan? Ini yang pertama. Yang dah Cina lagi kan? Apa maksud saya tak boleh ikut? Kamu boleh ikut message tu. Ambil message tu tapi tak boleh ikut cara. Kenapa? Sebab saya hantar anak saya, 3 anak saya belajar di dalam gereja. Saya tahulah you pun tak berani nak buat kan, tapi jangan buat. Kenapa saya hantar anak saya belajar dalam gereja? Sebab saya nak berdakwah kepada orang gereja. Dan mereka ada beberapa ratus karyanya, orang yang baik-baik belaka. Duduk di kawasan pekan, tapi majoriti dikelilingi oleh orang Islam. Saya tak tahulah mufti pergi ke, ustaz ke, ulama pergi tak berdakwah kat dalam gereja. Saya pun tak tahu. Mungkin mereka pergi. Dan saya daftar anak saya belajar dalam gereja sebab saya nak dekati mereka dan saya nak menyampaikan dakwah. Saya nak mereka kenal Islam. Pendekkan cerita, saya bawa anak saya dengan isteri pergi daftar. Semasa pergi daftar tu, cikgu Cina tu pening. Tahu pening tak? Dia tengok nama saya Lim Jui Sun. Tengok nama anak saya Ling Ming Fu. Tengok perempuan Melayu pakai tudung. Dia tengah pening. Siapa yang murtad sebenarnya? So saya cakap dengan cikgu tu, sebenarnya kami ni beragama Islam. Dia tanya, kenapa tak ada nama Islam macam kamu tadi kan? So saya terangkan apa maksud Islam macam tadi tu. Oh, dia terkejut, dia kata, oh maksud Islam boleh kekalkan nama. Saya said, yes. Nak tukar pun boleh, nak kekal pun boleh. Pilih. So saya cakap dengan cikgu, lain kali cikgu you mau masuk Islam you pun tak payah tukar nama lah, kekalkan nama Cina. Cikgu kata, tamu. Itulah cara dia jawab, tak apa. Yang paling best kali itu, bila dia tahu masuk Islam tak perlu tukar nama, boleh kekalkan nama, dia bawa berita tu ke dalam gereja. Dia beritahu orang gereja. Dan dalam gereja tu huru hara 2-3 minggu. Ada yang kata saya tak percaya, melainkan saya dapat lihat IC dia ke dan sebagainya lah. Okay, so 2-3 minggu. So mula-mula saya berkawan dengan mereka. Untuk 2-3 bulan saya tak cakap tentang Islam. Sebab nak menyampaikan dakwah ni, dia ada satu syarat lagi, iaitu no demand, don't supply. So kalau sentiasa tak ada demand, macam mana? Create the demand. Maka 2-3 bulan ini saya berkawan, cakap. Kadang-kadang mereka nak tanya tentang kenapa saya pilih Islam ke dan sebagainya kan. Saya selalunya tepis, buat tak tahu cakap lain. Tak kenapa. Tunggu sehingga mereka tak tahan dulu. So suatu hari pengetua sudah tak boleh tahan dah. Dia mau tahu apa sebab. Maka dia datang jumpa saya. Dia kata, Brother Lim, boleh tak saya nak tanya sikit? Saya kata tak boleh. Mau tanya banyak. Ini cara orang Melaka bercakap lah. So dia tanya, saya tengok kamu ni agak terpelajar. Kenapa kamu pilih agama ini? Wow. Cara dia punya body language macam Islam tu sangat teruk. Saya pun jawab lah. Saya pilih agama ini. Macam dia cakap, sebab saya nak ikut Jesus Christ. Kamu pening kan? Betul? Sekarang ni saya nak selesai dulu bagi Panadol, you makan dulu. Kamu pening. Sebenarnya dalam Islam, bukankah kita wajib beriman kepada semua Nabi?
Wajib tak? Termasuk Nabi Isa alaihissalam, daripada Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Wajib ke tak wajib beriman? Rukun iman. Mereka semua Muslim tak? So saya nak ikut mana-mana satu Nabi, ada masalah tak? Tak ada masalah kan? Sebab dia percaya kepada Jesus Christ. Betul? Allah suruh kita ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Cari persamaan antara kami dan kamu. Maka since juga dia percaya kepada Jesus Christ, saya pun percaya kepada Jesus Christ. So saya masuk Islam sebab nak ikut Jesus, sebab Jesus adalah Muslim. Wah, saya tunjuk dia Jesus tu Muslim. Dia kata no way. Saya kata Quran kata, dalam Quran sebut surah Ali Imran surah ketiga ayat 52. Dia kata itu Quran. Kita percaya Bible, kita tak percaya Quran. Saya kata dalam Bible pun Jesus Christ mendakwa dirinya adalah Muslim. Oh, dia kata mana ada, sebab dia tak faham definisi Muslim kan. So saya tunjuk dia, saya minta boleh tak you buka Bible, Gospel of John chapter number 5 verse number 30. So dalam ayat itu disebut, I do not seek for my own will, but the will of the Father which are in heaven who has sent me. Apa maksudnya? Dia kata saya tidak melakukan mengikut kehendak diri saya, tetapi saya melakukan dengan mengikut kehendak Allah yang mengutuskan saya. Muslim maksudnya apa? Kita melakukan sesuatu bukan mengikut kehendak diri, tapi kehendak Allah. So Jesus Christ ikut kehendak Allah tak? Mengikut ayat ini? Yes. Maka dia adalah Muslim. So saya kata dalam Bible pun Jesus Christ mengaku diri dia Muslim. Oh, pengetua tu panas. Dia buat tangan macam ni. Ingat kalau orang buat tangan macam ni ada dua maksud. Satu, sejuk. Satu lagi, defensive. Tahu tak orang belajar body language? When someone put the hand this way, they are defensive. Maka cepat-cepat saya pun buat macam ni. Nasib baik tak ada seorang kawan lagi di belakang buat macam ni juga. Kalau 3 orang jadi KRU. Tak kenal tak apa, saya kenal. So saya cakap dengan pengetua, kalau kamu tak bersedia, if you are not ready to talk, if you are not comfortable, it's okay, we can talk some other time. Okay, boleh berbincang lain kali. So dia kata no problem, okay. Dia nak kawan dengan saya mah. So saya minta dia, okay, let me prove to you. Biar saya buktikan kepada kamu. Kamu buka Bible. So dia pun keluarkan Bible. Saya minta dia cuba buka Luke chapter number 2 verse number 21. Dia buka Bible tu. Saya minta dia baca. Tengok siapa yang ikut Jesus. So dalam Bible tu dia kata apa? Dia kata he was circumcised. Dia rujuk ke he tu, rujuk kepada Jesus Christ. He was circumcised when he was 8 days old. Maksudnya selepas dilahirkan 8 hari dia telah dikhatankan. Saya tanya pengetua, hari ini penganut mana satukah yang berkhatan macam Jesus Christ? Orang Islam ke orang Kristian? Dia tunduk, dia kata slow, dia kata orang Islam. Saya pun jawab slow dalam hati saya, 1-0. Dan saya minta dia buka lagi Bible, dia buka Zoom. Apa? Luke chapter number 4 verse number 2. Dia kata Jesus, he fasted for 40 days. Dia berpuasa 40 hari, tak makan daripada pagi hingga petang. Saya tanya pengetua, mana satu penganut yang berpuasa macam Jesus? Orang Islam ke Kristian? Dia kata orang Islam. 2-0. Gospel of Luke chapter 24 verse 36. Dalam Bible tu Jesus Christ setiap kali dia jumpa pengikutnya, sama ada disciple dia, apostle dia atau followers dia, dia akan kata Shalom alaikum. Dia cakap bahasa Ibrani, Shalom alaikum. Jawabnya alaikum shalom. Bahasa Arab, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. So bagi salam, jawab salam. Saya tanya pengetua, hari ini mana satu penganut hulu hilir nampak sesama penganutnya bagi salam, jawab salam? You pernah tengok tak Kristian nampak sesama Kristian Shalom alaikum, ada? Mereka jawab alaikum shalom, ada? Kamu tak jumpa pun, melainkan kamu pergi tanah Arab. Betul? Yang bagi salam, jawab salam siapa? Orang Islam. So siapa yang ikut Jesus? Dia kata orang Islam. 3-0. Main bola kena 3 biji hat-trick. Betul? Saya bagi dia bonus member punya pasal. Saya minta dia baca lagi Gospel of Matthew chapter 26 verse 39. So dia pun buka.
Ayat ini sangat-sangat special. Sebab apa? Sebab Jesus Christ, Isa alaihissalam, mengajar anak muridnya macam mana nak solat. So ayat itu sebut, and he walked a little further and he fell on his face on the ground and he said, "Oh my Father, if it is possible, let this cup pass away from me, not as I will, but as thou will." Sekali lagi dia kata, biarlah malapetaka pergi daripada aku, bukan kerana kehendak aku tapi kehendak kamu. Sekali lagi dia kata, dia lakukan sesuatu bukan mengikut kehendak dirinya tetapi kehendak Allah. And he fell on his face on the ground. Bila dia solat, dia letak dahi ke atas lantai. Hari ini penganut mana satukah yang solat letak dahi ke atas lantai? Macam Jesus. Orang Islam ke Kristian? Kali ini dia jawab sangat laju. Dia kata orang Islam. Tapi Brother Lim, saya ada hal penting kena balik office. So dia mau balik office. Dia pening dah. Selepas 2-3 jam dia keluar. Dia kata, Brother Lim, mohon maaf, saya rasa saya tak boleh bincang dengan kamu lagi. Saya kata, kenapa? Dia kata, saya kalau bincang lagi, saya rasa saya akan ikut agama kamu. Siapa yang goyang? Saya cakap dengan dia, kalau kamu betul-betul mau ikut, jangan ikut Brother Lim. Brother Lim manusia biasa, banyak, penuh dengan kelemahan. Betul-betul mau ikut Jesus Christ. Itu pun kalau kamu sayang kepada Jesus. Kita tak pedas tak cakap bahasa macam ni. Faham tak? Reverse psychology. Dia kata, saya sayang. Saya kata, sayang ikut dia lah. Saya kata kepada dia, tahu tak Jesus Christ ajar apa? Kalau kita baca Gospel of Mark chapter number 12 verse 29, Jesus Christ kata, Shema Israelu Adonai ilah, Hainu Adonai Ehad. Wahai orang-orang Israel, Tuhan kami, Tuhan kamu, Tuhan yang tunggal. Dia mengajar apa? Dia ajar Trinity ke dia ajar tunggal? Tuhan yang tunggal. Dan ayat 34 tu kalau kamu baca lagi, dia kata kalau sesiapa yang pegang kepada kepercayaan ini, dia tak jauh daripada kerajaan syurga. For those who hold on to this view, they are not far away from the kingdom of heaven. So saya cakap dengan pengetua, kalau kamu ikut apa yang Jesus percaya dan lakukan, okey, contohnya Jesus kata mengajar tauhid. Jesus ajar apa lagi? Dia khatan, dia puasa, dia bagi salam, dia solat sujud. Rupa amalan dia, kepercayaan dia menyerupai orang Islam ke Kristian? Dia kata orang Islam. Saya kata itu sebabnya saya pilih agama ini. Nampak tak? Hujah, belajar. This is called comparative religion. Dan walaupun pengetua ni belum daftar masuk Islam, tetapi dia telah turun padang untuk menyampaikan dakwah. Kat gereja tu yang belajar tu ada seorang wanita Melayu yang beragama Hindu. Dia suruh saya dakwah kat dia. Alhamdulillah. Kemudian kita jumpa 3 kali, dia memeluk Islam. Kemudian dia bawa boyfriend dia. Wah, boyfriend dia punya rumah 1/3 rumahnya patung berhala. 1/3 rumahnya patung berhala. Tapi boyfriend dia ni makan 6 bulan baru masuk Islam. Dan kemudian dia rekomen 4 orang lagi, kesemuanya 6 orang masuk Islam atas nama pengetua ini. Belum daftar masuk Islam. Kamu semua dah Islam belum? Halo? Ini belum masuk Islam sudah 6 orang. Kalau sudah daftar mungkin 600 kot setiap orang. Ada? Halo? Kan orang Melaka punya bahasa banyak singtam, sinde sambil hantam. So hari ini sarapan pagi kamu adalah singtam. Apa yang saya sebut di sini adalah untuk kesimpulan perbincangan pagi ini adalah keunikan perbandingan agama. Cara yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tokoh manusia yang terbaik dalam bidang dakwah non-Muslim. So itulah cara yang Nabi gunakan, salah satu cara aja. Tak ada masa nak bincang setiap satu cara, iaitu melalui cara perbandingan agama. Okey, saya ada lagi 3 minit. Ada tak sesiapa nak tanya soalan sebelum kita berhenti? Okey, saya kira sampai 5. Tak ada soalan, kita akhiri kuliah pagi ini. 5, 4, 3, 2, 1. Tek, habis. Alhamdulillah. Okey,
Sebelum saya berhenti, pertama saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Masjid Umar Al-Khattab, pengerusi dan juga ahli jawatan kuasa atas jemputan ini. Yang kedua, saya nak ajaklah muslimin muslimat yang ingin nak meningkatkan kefahaman kita dengan non-muslim, cara berdakwah dan sebagainya, bolehlah tengok buku tulisan Brother Lim di luar lah. Saya tak nak cerita sangat. Dan last satu, Brother Lim, kalau saya dah berdakwah di Malaysia dekat 26 tahun, dan saya observe ya, satu perkara di Malaysia ni, walaupun Malaysia negara Islam, banyak sekolah agama, sekolah pondok, sekolah tahfiz, college agama, universiti agama, tapi kita tak ada satu perkara, satu jenis, satu college atau universiti yang fokus 100% melahirkan pendakwah, melahirkan orang yang boleh berdialog, berhujah dengan non-muslim. Tak ada. Tetapi di Malaysia ada banyak missionary school. Sebab itulah kalau kita tengok statistik 2010, banci 2010, kita kalah. Walaupun kita majoriti 18 juta. Cina baru 7 juta. Tapi Cina masuk Islam 42,000. Cina masuk Kristian 700,000. Maksudnya satu Cina masuk Islam, 16 Cina masuk Kristian. Kenapa? Sebab we don't have missionary school. Dan saya daripada NGO namanya Interaktif Dakwah and Tarbiyah, IDT. Kami telah menubuhkan satu missionary school, tapi kami tak gunakan perkataan missionary. Kami gunakan Dakwah Academy International. Dan kami telah beli bangunan 3 tingkat di Wangsa Maju. Ada masa datang ziarah, sekarang ni dalam proses nak buat renovation. Okey, dan kami punya first batch, kami nak latih pendakwah bukan Malaysia saja, tapi 11 negara di Southeast Asia, 11 countries. Dan insya-Allah 25 hari bulan ini, batch pertama akan masuk daripada Filipina yang kami akan latih mereka sepenuh masa. Habis latihan akan hantar mereka balik ke Philippines. Dan insya-Allah kami akan cari jalan untuk bayar gaji penuh kepada mereka, dan setiap di kalangan mereka akan menjalankan kerja dakwah sepenuh masa. Dan batch lepas ini Indonesia dan seterusnya. Semua Southeast Asia yang kami kena bagi latihan, support mereka tentang bayar gaji. Kalau boleh nak adakan center khas untuk mereka bagi latihan di 11 negara di Southeast Asia. Dan kami sedang mencari 1,000 penderma sebenarnya, orang yang nak infak untuk projek ini. Dan kami telah beli bangunan, dan kami nak cari 1,000 orang saja, setiap orang satu lot. Satu lot ni RM2,000. Dan wang ini akan untuk bangunan dan juga renovation. Okey, so bagi sesiapa yang minat nak infak ataupun nak bayar zakat ataupun sekadar nak derma, kami ada tabung di luar nanti. Okey, dan kami akan ambil semua data kamu dan akan update kamu setiap program yang kami telah lakukan. Apa yang telah dibuat dan apa pencapaian dan sebagainya, kamu akan sentiasa diupdatekan supaya kamu tahu wang yang kamu infak ni pergi ke mana. Okey, so itu sajalah perkongsian pagi ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum.